Yang berhormat Datuk Johari bin Abdul, Sungai Petani. Speaker, soalan nombor 4. Tan Sri Yang Ketua, saya mohon izin untuk menjawab soalan ini bersekali soalan-soalan berkaitan yang dibangkitkan memandangkan soalan-soalan berkenaan adalah soalan yang ada hubung. Mohon izin. Sila. Yang berhormat Indra Mahkota dan YB Ipoh Barat pada hari ini, YB Kepong pada 27 Jun, YB Bukit Bertajam 1 Julai, Segambut 2 Julai, Kota Raja 3 Julai, Gombak 4 Julai, Bukit Gelugo 8 Julai, Bintulu 10 Julai dan Kota Melaka 10 Julai. Mohon Tan Sri. Sila. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat yang berkenaan dan untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Dalam Negeri KDN memandang amat serius dan sentiasa komited dalam mengelakkan kejadian kematian dalam tahanan polis atau agensi penguatkuasaan yang lain. KDN tidak akan sekali-sekali berkompromi, apatah lagi melindungi mana-mana pegawai polis atau pegawai penguatkuasaan yang disyaki menggunakan kekerasan sehingga menyebabkan kecederaan atau kematian semasa dalam tahanan. Setiap aduan berkaitan kecederaan atau kematian semasa dalam tahanan akan disiasat. Tidakkan sewajar akan diambil oleh KDN sama ada dari sudut tata tertib atau mencadangkan kepada pihak pendakwa raya untuk dituduh di mahkamah. Untuk maklumat ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, sebanyak 231 kes kematian dalam tahanan yang telah direkodkan sejak tahun 2000 hingga Mei 2013. Berdasarkan statistik dari tahun 2000 hingga Mei tahun ini, sebab-sebab kematian sebanyak 196 kematian disebabkan oleh penyakit, antaranya HIV, asma, sakit jantung dan sebagainya. 29 kematian disebabkan oleh gantung diri. 2 kematian disebabkan oleh pergaduhan sesama sendiri. 2 kematian tergelincir dalam lokap. 2 kematian dicederakan oleh polis. Statistik kematian ikut kaum adalah 97 Melayu, 49 Cina, 51 India, 25 melibatkan warga asing dan 9 daripada lain-lain bangsa. Dalam aspek pengurusan di lokap polis, peraturan yang digunakan adalah berdasarkan pada kaedah-kaedah lokap 1958 atau lokap rules 1958, perintah tetap Ketua Polis Negara atau IGP Standing Order dan perintah tetap Ketua Polis Daerah. Bagi memantapkan lagi pengurusan tahanan dan mengelakkan kes kematian, selain pada sistem CCTV yang telah dipasang di lokap polis, kerajaan pada dasarnya telah bersetuju untuk menubuhkan Mahkamah Coroner bagi menyiasat kes-kes kematian dalam tahanan yang melibatkan semua agensi penguatkuasaan di negara ini. Begitu juga kita telah menubuhkan jawatan kuasa oleh PDRM yang diperuskan oleh IGP sendiri untuk mengkaji semula dengan terperinci segala peraturan dan standard operation procedure atau SOP berkaitan dengan pengurusan lokap dari aspek kemudahan rawatan kesihatan dan lain-lain yang berkaitan dengan orang awam. Di samping itu, kerajaan juga telah mengadakan lokap tahanan yang berpusat. Terima kasih Tan Sri. Sila Sungai Petani. Terima kasih Tan Sri Speaker. Sementara kita ucap terima kasih kepada mereka yang pegawai polis dan anggota yang tidak terlibat dan
baik, jalankan tugas. Namun kes-kes kematian yang lock up ni seperti yang dikatakan oleh Menteri bukanlah baru. Malah saya ingat lagi, kalau semua juga ingat, Ketua Mangkang Seri pada 20 September 1998 pun dibelasah dalam lock up oleh bukan korporal tapi oleh IGP. Soalan tambahan saya ialah, melihat keadaan ini, adakah kerajaan bercadang untuk meneliti semula saranan dan cadangan dari RCI yang dipengerusikan oleh Tun Muhammad Zaidin agar Independent Police Complaints and Misconduct Commission IPCMC itu diwujudkan? Kerana Tun Zaidin dan juga seluruh jawatankuasa telah pun melihat bahawa ini yang lebih efektif untuk bukan saja mengawal tetapi juga memastikan nasihat-nasihat mereka terus ke pihak-pihak atasan dan diambil tindakan yang serta-merta daripada melihat kepada cadangan-cadangan yang telah pun diputuskan oleh kerajaan seperti menubuhkan EAIC. Apa pandangan Menteri tentang itu? Sungai Petani, kerajaan amat perhatian sebagaimana yang terdapat keperhatinannya di kalangan ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Biarpun IPCMC dicadangkan sebagai sebuah badan untuk melakukan penyiasatan dan penambahbaikan secara spesifik, tetapi siap Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan telah dibadankan dan diterima di Dewan Yang Mulia ini. Kenapa IPCMC ditolak? Kerana terdapat berlaku pertilihan di dalam cadangan yang dibuat oleh IPCMC. Saya ambil contoh umpamanya fungsi dari segi siasatan dan pendakwaan. Contohnya yang berkaitan dengan SPRM umpamanya atau rasuah. Perkara itu ada di dalam SPRM. Begitu juga ianya tidak selaras dengan Extra Territorial Offence Act 1976 kerana kesalahan di bawah IPCMC tidak termasuk dalam jadual Extraterritorial Offence Act 1976 dan juga Seksyen 127A Kanun Tata Cara Jenayah. Begitu juga IPCMC berkuasa untuk menyiasat salah laku seseorang pegawai polis, termasuk salah laku yang dilakukan sebelum IPCMC diwujudkan. Oleh yang demikian, pertindahan ini bertentangan dengan perkara 7 dalam Perlembagaan Persekutuan, di mana seseorang tidak boleh dihukum untuk sesuatu perbuatan yang tidak menjadi kesalahan ketika perbuatan itu dilakukan. Jadi dalam perkara ini kami telah mempertimbangkan dengan sewajarnya, maka apa yang telah diterima pakai melalui SIAP adalah lebih baik kerana ianya juga meliputi agensi-agensi penguatkuasaan yang lain.